betul tak betul bentuk capal itu. Apa kita nak pada pandangan orang, walhal pandangan orang tu tak ke mana pun. Logo Darul Hadis pun capal tu lah. Kalau kita bersyukur, insya-Allah kita akan membada dengan apa yang kita ada. Dan itu juga adab kita kalau kita nak update sesuatu dalam media sosial. Bukan semua benda kita boleh update. Bukan semua benda kita boleh update. Kadang-kadang benda tu boleh mendatangkan fitnah. Kadang-kadang lebih baik kita simpan dalam ingatan kita dan memori kita, sama-sama kita. Ada benda yang kita rasa ada manfaat untuk ummah, ada manfaat untuk orang yang kita boleh menyampaikan sesuatu kebaikan, kita bohong. Kita semua benda kita nak bubuh di media sosial. Semua benda kita nak tunjuk tayang ke orang. Mana privasi kita? Kadang-kadang dia suka update dalam apa? Dalam status WhatsApp dia. Tu pun perangai kita tu. Kita rasa tenang ke dengan keadaan macam tu? Kita masih lagi mengharapkan pujian orang pada kita. Apa kita nak pada pandangan orang, walhal pandangan orang tu tak ke mana pun. Kita nak kalau boleh pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita inginkan dan kita dambakan. Ini kena betulkan niat kita semua-semua. Nak tengok media sosial tidak ada salahnya, tapi berpada-pada. Kurangkan, follow benda-benda yang boleh menyebabkan kita terpengaruh. Kalau kita tak kuat lagi, kita banyak follow ataupun banyak kita ikuti perkembangan ilmu, banyak dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, tempat-tempat yang baik yang kita boleh ambil manfaat, boleh ambil ilmu faedah kepada diri kita. Banyak tips-tips yang baik-baik, yang berguna-guna, yang apa ni, video-video panduan pada kita banyak. Tapi sebab apa kita nak pergi ke arah benda yang boleh melalaikan kita dan kita berlaku tidak harmoni dalam rumah tangga dengan sebab kita berbanding-bandingan. Baru-baru ni juga jadi isu yang berkenaan dengan logo ataupun capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi logo di satu surau ataupun satu masjid ni yang meletakkan satu simbol capal di mihrab. Tiba-tiba jadi viral. Ada satu setengah pihak ini yang memburukkan, nyatakan menyembah capal itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita bila tengok satu gambar, adakah kita terus nak menuduh seseorang itu menyembah? Yang ni satu benda yang kita kena tabayun. Kita kena menjelaskan sebelum kita nak buat apa-apa provokasi. Kita kena tanya habis-habis. Logo Darul Hadis pun capal tu lah. Kalau tengok betul-betul bentuk capal. Ni kita punya gelas kita ni ada capal. Betul kita nak kata ni sembah capal lah. Oh, jangan begitu. Dah tu kalau kita punya kain pelekat cap gajah duduk, tu macam mana pula, kan? Tu kalau di rumah kita sembahyang, mengadap almari, ada almari kitab ke, ataupun kadang-kadang di depan tu kita letak apa-apa penghadang, tu kita dikira sembah benda yang di hadapan tu. Ataupun kita kena tabayun dahulu, tanya ni apa sebab bubuh logo ataupun benda bentuk replika capal ni, kamu faham macam mana? Tunggu kenyataan, keterangan daripada dia, baru kita boleh buat hukum. Ni berdasarkan gambar, kita terus menghentam, kita terus menghukum, itu masalah. Jadi kadang-kadang benda ni itu adalah fitnah. Satu ujian juga boleh dikatakan pada zaman sekarang ni, dengan gambar yang kalau tidak ditapis, disaring elok-elok untuk dimuatkan di media sosial, dia akan menimbulkan fitnah, keraguan pada orang. Tapi kadang-kadang dengan keraguan itu
dia boleh mendatangkan kebaikan di akhirnya. Akhirnya orang faham, akhirnya orang nak ambil tahu betul tak betul capal Nabi macam ni, betul tak betul bentuk capal macam ni, sehingga akan ada di kalangan kita insya-Allah yang sudah pun menghimpunkan manuskrip berkenaan dengan capalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Asakir yang akan ditahqiq dan insya-Allah akan diterjemahkan. Di situ kita akan tengok betul tak betul bentuk capal itu. Pada waktu tu nak terima ataupun tak mau terima, ya kita akui ia bukan sebahagian daripada perkara akidah. Pun begitu, kita tak boleh nafikan dan kita tak boleh salah kalau orang nak buat logo bentuk tu. Apa salah? Mengambil inspirasi daripada bentuk capal yang dikatakan ia adalah milik Rasulullah. Salahkah kalau kita nak katakan kepada bola sepak Pulau Pinang contohnya mengambil inspirasi daripada harimau kumbang, logo dia? Salah tak salah? Tak salah. Bukan kita nak kata Penang FC pi sembah harimau kumbang tu. Kan banyak inspirasi jata negara ada harimau. Betul nak kata kita sembah harimau? Tidak. Itu adalah inspirasi. Dia punya ada bahasa falsafah yang ingin disampaikan. Keberaniannya, ketegasannya di sebalik sifat yang ada pada binatang tu. Dan bahkan nama-nama sahabat Nabi juga digelar dengan panggilan-panggilan yang ada kaitan dengan haiwan. Asadullah, dan singa Allah. Adakah dia tu singa? Dah. Mengambil sikap singa itu seorang yang berani, digelar nama dia macam tu. Bukan kita panggil dia binatang. Nampak tak? Ni itu adalah kita kena faham dari sudut bukan semua. Kita nak tuduh dia tu kafir, kita nak tuduh dia tu penyembah, kita nak tuduh dia ni terlalu ta'assub dengan perkara tersebut. Ini antara yang berlaku pada hari ini, dan sebenarnya itu adalah salah satu daripada perkara yang membuka minda kita. Sebenarnya bukan semua benda boleh dipamerkan dalam media sosial kita. Kan hari ni semua kalau berlaku accident, apa yang keluar dulu? Dia tak keluar apa-apa, dia keluar kamera dulu, dia rakam, dia tegak gambar. Tolong tak lagi, kawan tu dah terspeed dah. Nampak tak? Kawan tu jatuh tergolek dah, dia tangkap gambar tu. Habuan kok boleh viral. Nampak tak? Dia seronok kalau viral, dia seronok kalau media sosial dia tu dia ambil perhatian oleh orang, tapi dia tak tolong dulu. Ada tak berlaku di kalangan kita yang kita seronok pergi rumah orang, bersembang punya seronok, sampai balik rumah Allah terlupa nak ambil gambar? Tak ada. Yang ada sampai tangkap gambar dulu, tangkap gambar, sembang apa dah lagi, sembang tangkap gambar, main cokodok, tangkap gambar cokodok. Main ayak dia, tangkap gambar ayak, sekali dia selfie apa semua. Tuan rumah kata makan lah, tak apa, tangkap gambar dulu, buat video lah apa semua, merapun merepek apa semua. Lain kali sampai seduk apa semua, lain kali kucing main terbalik habis semua, tak ada apa. Passionate lah tu. Pergi kedai makan tak apa, kita jadi rimah. Kita sampai tu kira bismillah, makan terus. Kadang-kadang dia tangkap gambar dulu, tangkap gambar ni seronok, tangkap gambar tu, post dulu. Dah post tu tengok pula siapa nak komen dulu, tu balas komen. La ilaha illallah. Makan dulu. Makan dulu. Sebab apa? Kita terlalu excited dengan dunia luar sehingga kita ni terlupa habis yang ada di hadapan kita. Tak layan anak-anak kita duduk semeja sembang dengan dia, kok tanya sekolah macam mana, tanya isteri kita nak kerja macam mana, tanya suami kita kerja seronok ke, penat ke, macam mana. Dia tak mau, dia nak berinteraksi dengan benda yang maya dan jauh, dia rasa seronok. Ni kata syok sendiri. Ni antara wabak yang saya rasa lebih bahaya daripada coronavirus. Coronavirus dah ada vaksin, hak ni tak ada vaksin lagi ni. Ni cucuk apa pun tak ada ni. Jenis ni mau gari betul, mau kuarantinkan dia tanpa handphone je. Jenis tu ya. Duduk satu tempat tak ada line. Yang tu cukup bagus. Nanti gelisah, kelupak, silap-silap dia boleh pingsan lagu tu je. Sebab apa? Tak ada line. Dia jadi Allah rimah, tak ada line. Ini
antara wabak yang sangat berbahaya pada saat ini.